Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan pegawai ataupun ahli jawatan kuasa surau, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama-tama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita setelah sekian lama kita tidak bertemu. Skip berapa kali? Sekali lah kan. Sebab pilihan raya itu kita skip lah, mungkin 2 minggu. Berapa lama cuti kita? 2 minggu lah kan. 2 minggu pilihan raya. Jadi lepas pilihan raya ni, macam mana tuan-tuan, okey ke? Soalnya kau dah tak berhati ke macam mana? Tuan-tuan, jadi itulah politik tuan-tuan kan. Itulah politik. Jadi tak apalah untuk orang yang biasa yang macam kita lah, macam saya lah kan. Maknanya politik nanti kita cakap pula 4 tahun kemudian. 4 tahun nanti baru kita sembang balik siapa yang kita nak susun strategi ke apa-apa. Sekarang ni kita berhentilah dulu. Berhenti cukup. Cukup kita apa yang atas nak buat tu tak apa. Biarlah. Kita selesai dah urusan kita. Undi pun dah undi. Kita teruskan kehidupan kita, kita teruskan cari benda yang boleh tambah dalam diri kita. Kadang-kadang yang menang pun dia dapat apa? Tak dapat apa pun. Yang menang tu maknanya dia suka jelah kan. Puas hati apa dan geng dan tu ya. Dia dapat apa? Dapat duit ke? Tak ada pun. Tak ada. Jadi cukup untuk kita berpolitik itu, mungkin cadangan saya lah kan. Kita cukup sampai situ dan kita teruskan kehidupan kita. Yang di samping buat amal baik itu, kita sambung benda-benda yang kita nak bincang tu semuanya berkaitan dengan ilmu, bukan politik. Politik itu adalah sentimen. Main sentimen, mana-mana pihak sama tuan-tuan mana-mana pihak sama, semua akan main sentimen, main isu, itu sahaja. Jadi kita jangan main sentimen, isu, kita main ilmu kan. Contohnya baru ni pagi tadi orang tanya saya, nampak ada satu video viral. Dia semayang, tengah semayang lelaki tu, dia tumbang kan. Ada tengok tak video tu? Ada orang tanya saya soalan tu, sah ke perempuan lah solat perempuan? Dia semayang, sebelah dia tu penghadang, dia solat, sebelah tu perempuan. Dia semayang pagi subuh tu melelong-lelong tengok World Cup ke malam tadi kan, tumbang ke sebelah tu. Perempuan tu cenia tahan kan, tahan sah tak solat dia? Kalau dia tahan dan dia teruskan solat dia, sah kan. Tapi kalau dia tahan, apa kau ni, itu dah tak, batal lah solat tu kan. Itulah tu je soalan ni. Jadi kita bincang tu semuanya berkaitan dengan ilmu tuan-tuan. InsyaAllah teruskan kehidupan kita. Para ulama dia kata hayatul ilmi, hidupkan ilmu itu muzakaratuhu, iaitu hidupkan ilmu dengan kita discuss, bincang kan. Boleh kau macam ni? Tanya kau apa kau kan. Kadang-kadang ustaz dia malas tengok WhatsApp. Dia tanya pagi tadi, petang nak dekat maghrib tadi baru saya tengok. Kan ambil dah sikit baca lah. Tapi mungkin ada orang lain yang dah pernah baca pasal tu, dia boleh jawab, dia boleh bincang. Kita bincang berkaitan dengan ilmu. Tuan-tuan, jadi sebelum kita teruskan, ada orang tanya pahal pakai seluar pula hari ni. Kena dah benda-benda macam ni kena explain ni. Sebenarnya saya daripada ICRO, ada convocation, Universiti Melaka ada buat convocation 6 sidang maknanya pagi potang 6 kali. Jadi saya ni adalah MC lah, dia panggil MC untuk bahasa Arab. MC bahasa Arab. Dia ada live di Facebook tu, ada Universiti Melaka punya live Facebook. Nak dengar suara saya jadi MC bahasa Arab, boleh lah tengok. Tapi tak adalah sedap dah kan, biasa-biasa lah. Jadi bola potang tu saya sidang 2, saya potang saya. Jadi kita pun hari ni pun sebenarnya sebab lambat habis tadi. Jadi saya Haji Osman tanya semalam
boleh tak datang saya rasa, sebab dia daripada air keruh nak balik rumah saya Senawang kan, daripada air keruh Simpang Umpek kan, jumpa Simpang Umpek lo, Simpang Umpek boleh lah kot kan, datang je lah singgah kan. Baca tak ada baca ona tu sibuk nak jadi MC je kan. Okey. Jadi inilah tadi, lepas tu saya pun berhentilah semayang di apa, air keruh, jejantas RNR, jejantas air keruh tu kan. Jadi kita bila semayang ni, kita nampak bila RNR air keruh ni, kita akan nampak orang solat tu ramai solat sorang kan, sorang kan. Kenapa dia orang ni tak jemaah ya kan? Ada tanya tak soalan tu? Kok kita pun sama ya? Sama ya kan. So macam saya panggil, saya ajak solat apa? Solat jamak. Jom kita jamak sekali. Sebab saya pun dalam ke Senawang pun dekat 80 kan, 78 dekat 80 km kan sampai rumah dari MITC air keruh tu kan. Jadi saya jamak lah 80. Jadi ajak orang jamak, jom kita solat sekali kan. Dia orang tu pun lepas tu dia pula kat belakang tu duk apa ni, was-was pula belakang kan. Alhamdulillah, sudah kita duk dengar jadi kita komat jadi imam, saya jadi imam. Bila jadi imam dia dah alhamdulillah tak sesudah ni nak rukuk ni kan, dia alhamdulillah rukuk lah kan. Warning juga, ada juga orang macam tu kan. Tapi nak patah balik kepada isu tadi, kalau kita nampak jemaah di RNR, so orang sekarang orang kaya, semua orang musafir kan, semua orang musafir. Jadi kita setakat 80-100 km tu biasa lah. Kalau umur bawah 60 lah, kalau lebih 60 dia dah tak larik dah kan. Bawah 60 ni dia 100 km Sabtu Ahad tu 100 kilo tu biasa. Jadi bila nampak orang jemaah, boleh tak kita join jemaah tu? Kita nak solat jemaah ni, orang ni semayang apa? Yang pertama tuan-tuan, kalau di RNR ni orang musafir. Jadi kita boleh, dia panggil kita gantung niat kita akan ikut imam ni. Kalau dia jamak qasar, kalau dia pendek, kita pendek. Kalau dia tamam, tiba-tiba lah geng yang kojo dekat RNR tu nak hari-hari datang situ kan, jadi dia tamam. Jadi kita pun boleh tamam. Kita niat tu dipanggil, kita gantung niat tu. Kalau dia qasar, saya qasar. Kalau dia tamam, saya tamam. Tu ya. Jadi kita tak payahlah buat ada jemaah pun tu kita buat pula yang kedua, yang ketiga compare kan. Dia nampak berterabur lah. Walaupun tak salah sebenarnya, sebab pada zaman Umar pun ada sembahyang tarawih yang Umar gabungkan tu tuan-tuan. Solat tarawih yang mula gabungkan satu imam, Ubay bin Ka'ab jadi imam. Asalnya solat tarawih tu ada satu grup sini, ada satu grup sini, ada satu grup sini. Jadi kalau kita nampak tu, kita join dia. Dia panggil kita gantung niat. Kita join dia. Yang masa saya solat dengan geng budak yang was-was tadi tu, masa budak was-was tadi tu ada pula buat jemaah lain kan. Patut dia join lah. Patut dia join lah. Right. Okay tuan-tuan itu berkenaan sedikit mukadimah lah pasal hari ni. Baik. Jadi perbincangan kita adalah berkaitan dengan akidah akidah ataupun iman. Bagaimana kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ulama namakan ilmu beriman dengan Allah ini sebagai akidah. Okey, jadi akidah yang kita belajar hari itu, kita belajar nama kitab ni adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis matannya oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kita dah sampai pada matan hari tu yang lama kita discuss. Bukan sebulan lebih kita jumpa tu maun 7-8 kali kita jumpa tu membincangkan tentang wa minal imani billah, dan di antara beriman dengan Allah itu al-imanu bima wasafahu nafsuhu fi kitabih. Beriman seperti mana Allah sifatkan dirinya di dalam kitabnya. Wa kama wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan seperti mana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan Allah. Dan kita bincang pula min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa kita ubah ataupun kita tolak, ta'til. Wa min ghairi takyif, tanpa kita ini membagaimanakan, wala tamsil, dan tidak menyamakan Allah. So kita bincang pula ompet bondo tu. Jadi habis matan berkenaan dengan beriman dengan Allah itu, dan hari ini kita nak masuk di dalam topik ataupun di dalam matan yang baru,
tuan-tuan kalau ada kitab ni 106 yang terjemahan Indon ni lah. Kitab yang Arab tu dia punya matan fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu wala yuharrifuna al-kalim sorry bukan yang ni. Ini dah tahun 8 dah ni. Okey. Muka surat 101 tuan-tuan 101. Bal yu'minuna billah bi anna Allah subhanahu laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Okay, jadi kita tak mentak apa tadi, 4 benda kita tak buat tadi, min ghairi tahrif, tak ubah, tak tolak, tidak membagaimanakan dan juga tidak menyamakan Allah. Sambung matan ni bahkan bal ni bal kalau kita jumpa dalam ayat bahasa Arab bal maksud dia bahkan bahkan ni kita tak akan cakap melainkan ada ayat negatif sebelum daripada tu. Kita takkan tiba-tiba bahkan saya makan nasi. Tak ada, kita takkan buat ayat macam tu. Kita akan cerita ayat negatif dulu. Saya tak makan kurma, contoh. Bahkan saya makan nasi. Baru kita jumpa bahkan tu. So ayat ni bal yu'minuna bi annallah. Bahkan maknanya tadi ada ayat yang negatif, yang tidak apa-apa. Bahkan kita tak beriman macam tu. Bahkan kita beriman, mereka itu beriman bahawa Allah subhanahu laisa kamithlihi syai'. Bahkan mereka itu beriman bahawa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang sama dengannya sesuatu apa pun. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Okey. Ini matan dia tuan-tuan matan. Baru kita nak bincang Jadi kita tak beriman tu, kita beriman dengan Allah itu tidak sama dengan sesuatu, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Okey. Syarah. Perkataan penulis bal yu'minuna, akan tetapi mereka beriman, yakni ahlus sunnah wal jamaah mengakui itu dan membenarkan bahawa tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Okay, kita tengok sama muka surat 100 compact. Okey. Satu compact tu kita tengok dekat perenggan pertama tu, Allah menetapkan untuk dirinya mendengar dan melihat untuk menjelaskan kesempurnaannya dan kekurangan berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala apabila dia kata Allah ni tak sama macam sesuatu pun, dia dengar, dia lihat, untuk bagi tahu apa? Kalau kau itu nak samakan Allah dengan berhala ni, samalah tu, dia punya makam dia sama, Tuhan ni Tuhan di bumi, itu Tuhan dia kata tak, Tuhan kata tak sama. Allah dengar, berhala dengar kau? Tak. Wa huwas samiul basir. Itu tujuan pertama. Okey, berhala-berhala yang disembah selain daripada Allah tidak mendengar, dan kalaupun ia mendengar, ia tidak menjawab. Kalau dia boleh dengar pun dia tak boleh nak balas, serta mereka juga tidak melihat, sebagaimana firman Allah. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Dan mereka-mereka yang memanggil selain daripada Allah itu, selain daripada Allah itu tidak menciptakan sesuatu pun, bahkan mereka itu yang dicipta. Berhala yang korang sembah tu, korang yang buat sendiri. Bukan dia tiba-tiba ada, korang yang bontok-bontok kan, jadilah berhala, patut kau sembah. Amwatun ghairu ahya. Berhala-berhala itu semua mati. Mati maknanya tidak bernyawa. Ghairu ahya, ini tidak hidup. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka pun tak tahu, tidak dapat tahu, tak dapat toko bila mereka orang-orang yang menyembahnya itu dibangkitkan. Jadi Allah nak bagi tahu, Allah tetapkan sifat dia mendengar dan dia melihat, nak bagi tahu bahawa berhala tak dengar, tak lihat dan tak tahu pun, banyak bodoh. Okey. Jadi
Sambung pula yang bawah tu, berhala-berhala itu tidak memiliki pendengaran, tidak berakal dan tidak memiliki penglihatan. Kalaupun misalnya memiliki, ia tidak mampu menjawab doa para penyembahnya. Okey. Jadi ini kalau kita bincang benda lain lah. Katakanlah kita sembah, ada orang sembah selain daripada berhala. Berhala itu batu contohnya. Batu kau. Apa-apalah yang dia buat tu kan, kayu kau, dia sembah kayu pokok tu kau. Okey. Katakanlah ada yang menyembah benda yang bernyawa pun. Dia menyembah benda yang bernyawa. Dia sembah orang kau, dia sembah binatang kau, dia sembah, katakanlah dia sembah matahari pun. Contohlah, matahari ni hebat ni, saya sembahlah matahari kan. Okey. Kalaupun mereka itu boleh dengar kau, boleh tengok kau, kesemua itu yang dia sembah itu tidak dapat pun nak jawab doa orang-orang yang sembah dia tu. Jadi itu nak bagi tahu lemahnya selain daripada Allah Taala. Kalau kita sembah benda-benda itu, kata dia boleh buat semua benda pun macam manusia, dia masih tak boleh jawab doa kita. Kita minta lah apa-apa, tolonglah bagi mak Dan sihat kan. Boleh ke dia buat? Tak boleh. Lemah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa selain daripada Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat sekalipun, dan mereka lalai dari memerhatikan doa mereka. Jadi ugilah orang-orang yang seperti ini tuan-tuan. Jadi syirik benda yang paling, sebab tu iman yang kita belajar ni tuan-tuan, selain daripada kita boleh beramal, kita tahu kenapa kita buat benda tu. Orang yang selain daripada kita melakukan perkara yang sia-sia, orang tu tak dengar dia. Ada orang sembah Jesus contohnya kan, Kristian. Dia kata ada father, dia panggil God, ada yang son, Jesus adalah son, anak dia, dan father, maknanya yang di langit tu adalah father, dia panggil kan. Okey, tapi mereka banyaknya minta kepada siapa? Dia minta pada son tu, sebab dia nampak yang anak tu, Jesus. Jadi dia, oh Jesus help me, oh Jesus help me. Jadi dia banyak minta pada yang dia nampak. Allah Ta'ala kata yang ni semua adalah perbuatan yang sia-sia. Sia-sia kan. Alhamdulillah di atas nikmat iman. Okey. Jadi kita nak sambung balik perbahasan tentang matan tadi. Kita beriman dengan Allah, bahawa Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Sama Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada tidak adanya permisalan bagi Allah, kerana hal tersebut bererti kekurangan. Jadi kalau kita samakan Allah itu dengan sesuatu, maknanya Allah Ta'ala itu kuranglah. Sebab kita tahu benda selain daripada Allah Ta'ala ini pasti kurang. Jadi kalau kita samakan dia dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan jadi kurang. Okay. Tamsil, ini maksud tamsil ni, sama. Dia macam ni lah tuan-tuan kan. Kalau kita kata ketua pimpinan politik kita kan, kita kata ketua A, ketua parti A dengan ketua parti B ni sebenarnya otak dia sama je. Dia nak dapat sokongan-sokongan sama kan. Jadi bila kita samakan dua tu kan, seorang kita nampak gah, seorang kita nampak teruk, lepas tu kita sama kan. Jadi yang kita anggap gah tadi tu akan nampak kurang lah. Nampak kurang. Jadi Allah tentulah tak sama dengan mana-mana pihak. Tak sama. Jadi kita tak boleh samakan Allah dengan apa pun. Mungkin namanya sama, Allah wujud dan kita wujud. Sama tak? Sama. Allah wujud, kita pun wujud. Tapi sama ke kewujudan kita dengan Allah? Tak sama. Allah wujudnya mutlak. Dia hidup daripada azali, sebelum apa dia dah ada, dan dia akan terus hidup. Kita daripada kita hidup sampai kita hidup tu bila kita hidup, waktu mak kita lahirkan kita kan, sampai tu kita pun mati. Jadi hidup kita tidak mutlak. Okey, jadi tak samalah kehidupan kita dengan Allah. Nama je sama. Okey, sambung. Iman. Allah Ta'ala sebut tadi
Jadi jangan samakan Allah Ta'ala. Dia ulang balik ayat yang sama, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama, tidak ada yang misal dengannya sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Maaf tuan-tuan, dia tak apa, dia cakap sikit dia rasa gatal, dia nak batuk. Okey. Jadi iman seseorang kepada hal tersebut membuahkan sikap pengagungan tertinggi kepada Allah. Apabila kita tak samakan Allah dengan apa-apa pun, menyebabkan kita akan agungkan dia. Macam tadilah, kalau kita samakan dia ni dengan ketua ni A dengan ketua B sama, jadi dia tak mengagungkan lah. Dan orang macam ni ramai tuan-tuan. Kalau kita duduk dalam satu parti tu, kita akan agungkan ketua kita tu. Tapi ada orang yang tak masuk mana-mana parti, dia ni sama, ni sama, ni sama. Jadi dia tak agungkan mana-mana. Tak agungkan mana-mana, nampak? Jadi Allah Ta'ala jangan kita samakan. Jangan kita samakan. Okey. Kerana tidak satu pun makhluk yang semisal dengannya, maka engkau pun mengagungkan Allah yang tidak tertanding oleh sesiapa pun. Jika tidak, maka tidak ada guna keimananmu bahawa laisa kamitslihi syai'. Maknanya apabila kalau kita cuba anggap Allah Ta'ala itu ada sama dengan apa-apa bondo pun, samalah dengan Nabi ko, malaikat ko, kita anggap Allah Ta'ala tu lebih-lebih kurang macam tu, jadi dia menyebabkan tak ada guna iman kita. Sebab Allah Ta'ala kata dia tak sama. Okay. Yang kedua, ayat tadi dia tak sama dah. Dengan satu bondo pun dia tak sama. Okey, lepas itu Allah sambung apa? Wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar dan juga dia maha melihat. Okey, kita nak tengok dulu kenapa Allah Ta'ala sambung ayat apabila dia kata dia tak sama, dia dengar. Yang pertama tadi alasan dia dah bagi tahu, sebab berhala tak dengar. Jadi jangan samakan Allah Ta'ala dengan berhala. Dia, Allah Ta'ala maha mendengar. Okay. Yang keduanya, kenapa Allah kata dia dengar? Apabila kita tahu Allah Ta'ala itu dengar, maka engkau, kata penulis ini, maka engkau akan menjaga diri dari setiap ucapan yang mengundang murka Allah. Jadi kalau kita tahu ada orang dengar kita, kan, macam saya lah, kan, ramai orang kat depan ni, saya takkan cakap yang buruk-buruk, kan. Bila tak ada orang dengar, kita cakap yang buruk, kan. Tapi kalau kita tahu Allah sentiasa dengar, kan, Allah sentiasa dengar apa sahaja kita cakap, jadi kita sentiasa lebih berhati-hati. Saya cakap lebih kurang pula ni, Allah Ta'ala dengar. Seperti mana kisah yang Allah cerita di dalam suratul Mujadilah tu. Suratul Mujadilah, qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah dengar orang yang bertekak dengan engkau wahai Muhammad berkenaan dengan suaminya. Allah dengar. Siapa perempuan tu? Perempuan itu diziharkan oleh suaminya. Suami itu kata kepada dia, engkau seperti belakang emak aku. Zihar, itu zihar dalam masyarakat Arab itu dipanggil zihar. Zihar. Tuan-tuan nak menikah ni, dia kena masuk kursus kahwin, kan, nak menikah. Jadi dia akan tahu apa zihar. Zihar itu menyamakan isteri kita seperti mak kita. Samakan dia dengan mahram kita yang kita tak boleh menikah, kita samakan dia. Belakang kau ni sama macam mak aku. Okey, yang tu perbuatan itu termasuk berdosa. Cuma zihar ni tak ada dalam masyarakat Melayu lah. Tak ada. Itu cara orang Arab nak talak bini dia, cara dia nak tinggalkan bini dia. Kau ni dia dah tak selera dengan kau, itu maksud dia. Dia dah tak selera dengan kau. Jadi Allah dengar apabila perempuan ni tanya kepada Nabi, dan Nabi kata aku tak tahu. Sehingga Allah turunkan surah Al-Mujadilah ni. Apa hukum dia? Jadi Allah turunkan hukum. Jadi apa yang dibincang di perempuan itu bertekak dengan Nabi, Allah dengar, dan apa yang lelaki itu buat dalam rumah terhadap perempuan itu pun Allah Ta'ala tahu, dalam sebuah rumah. Jadi Allah dengar semua benda, Allah tahu semua benda. Jadi itu membuatkan kita lebih berhati-hati. Hatta kalau kita duduk dalam rumah, dalam rumah ada anak yang dalam rumah tu yang kenal kita betul-betul, ya, isteri kita dengan anak kita.
pun kita jaga perkataan kita, sebab Allah tahu. Allah cerita dalam suratul Mujadilah, dia tahu apa yang laki tu buat dengan isteri dia. Jaga-jaga kita, itu maksud iman. Allah Ta'ala dengar. Ya, kerana engkau mengetahui bahawa dia mendengarmu. Jadi kita jaga-jaga, dan kerana kita tahu Allah dengar kita, dan engkau pun takut kepada azabnya. Semua perkataan yang merupakan kemaksiatan kepada Allah pasti engkau hindari, kerana engkau beriman bahawa dia maha mendengar. Jika imanmu tidak memunculkan hal itu, maka ketahuilah sesungguhnya imanmu bahawa Allah maha mendengar adalah iman yang kurang tanpa ada keraguan. Kalau kita bercakap lebih kurang ni tuan-tuan, kita bercakap lebih kurang, maknanya kita kurang. Nampak iman kita itu kurang lah. Cakap lebih kurang kan, cakap lebih kurang dengan orang, cakap benda tak elok, cakap kasar, mencarut dan sebagainya, maknanya iman kita kurang. Sebab kita macam Allah dengar ke tidak ni kan, macam itulah lebih kurang maksud dia. Jadi jaga perkataan kita, sebab Allah As-Sami', dia dengar. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala mendahulukan perkataan mendengar, kan? As-Sami'. Jika engkau beriman bahawa dia maha mendengar, maka engkau tidak akan berbicara kecuali dengan apa yang dia redai. Lebih-lebih lagi jika engkau berbicara tentang syariatnya sebagai mufti atau ustaz. Ni dia bukan sama, dia bukan bagi nasihat kepada tuan-tuannya, dia bagi nasihat juga kepada saya. Buku ni kan, kalau kita ini beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lebih jaga-jaga. Kita akan cakap benda yang baik-baik sahaja. Kita tak akan sebarkan permusuhan, kita tak akan sebarkan kebencian kepada masyarakat, sebab kita tahu Allah Ta'ala dengar. Apatah lagi kalau kita berkata tentang syariatnya. Ini lebih berat. Ini jelas lebih berat, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi ilm innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesiapa yang lebih zalim daripada mereka yang mengada-adakan ke atas Allah itu satu bentuk penipuan. Contohnya orang tanya kepada ustaz, kalau kita buat macam ni boleh ke? Boleh kot? Boleh insya-Allah. Boleh kan. Jadi dia rasa-rasa kan. Jadi benda itu berat di sisi, besar di sisi Allah. Siapa yang lebih zalim daripada yang memandai-mandai terhadap agama Allah. Jadi tuan-tuan jangan tanya saya soalan-soalan yang susah sangat. Kan saya memandai-mandai kan berdosa. Okey. Benda ni Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ada tulis tentang Ibn Qayyim Al-Jauziyah, tulis kitab I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in, peringatan ataupun pemberitahuan terhadap orang-orang yang tanda tangan. Tanda tangan ni maksud dia apa? Tanda tangan bagi pihak Allah Ta'ala, kan? Orang akan tanya dia, kan? Orang tanya dia, boleh tak buat macam ni? Boleh. Macam dia perantara dia orang tu dengan Allah Ta'ala lah. Boleh, sign boleh. Ni boleh? Boleh. Lebih kurang itu peringatan Al-Imam Ibn Qayyim terhadap ustaz-ustaz lah maknanya. Kerana benda ini lebih besar. Jadi apabila kita bercakap untuk pihak ustaz-ustaz, dia kena, maksudnya dia kena jelas. Kalau dia tak boleh nak jawab, dia kena bagi tahu dia tak tahu, ataupun dia cuba kias daripada kisah-kisah yang dia tahu. Itu saja. Jangan mandai. Itu untuk ustaz lah. Untuk tuan-tuan pula, maknanya yang orang mungkin tak tanya kita, tetapi kita bercakap tu benda yang kita tahulah. Jangan kita cakap ataupun kita buat cerita. Jaga, kerana Allah tahu. Sambung lagi. Ini jelas merupakan kezaliman yang paling zalim. Oleh kerana itu Allah SWT berfirman, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi kalau ustaz tu banyak memandai-mandai benar, banyak memandai-mandai, Allah tak akan bagi petunjuk kepada dia. Allah kata Allah tak akan bagi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi benda ni kena jagalah tuan-tuan. Berhati-hatilah saudaraku seiman, jangan sampai engkau mengatakan sesuatu yang tidak diredai Allah, baik engkau mengatakannya atas nama Allah atau dalam bentuk lain. Jadi sama ada kita bercakap
berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan hukum hakamnya, ataupun kalau dalam kisah kita ni bercakap tentang Allah Ta'ala itu sendiri. Allah Ta'ala tu macam mana? Jadi kita hanya bercakap apa yang kita tahu, yang kita ambil daripada An-Nas. Jangan kita reka-reka atas Allah. Orang tanya tentang Allah, kita pandai-pandai kan. Okey. Yang keduanya, apa tadi ayat tadi? Laisa kamitslihi syai'. Hari ni ingat ayat ni. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun. Tidak ada yang sama dengannya sesuatu pun. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Okey, tadi apa kita dah bincang pasal mendengar. Okey tuan-tuan. Yang pertama mendengar, yang kedua melihat. Jadi ada tak dalam bahasa Arab tuan-tuan, apabila terutamanya bila Al-Quran, depan dengan belakang itu, bila dia depankan benda ni, dia mendepankan benda ni, dan dia belakangkan benda ni, ada tak tujuannya? Ke Allah saja-saja ya? Kadang-kadang tukar, kadang-kadang melihat dulu, kadang-kadang mendengar, kadang-kadang dia dalam ayat Al-Quran sentiasa Allah mendahulukan mendengar, lepas tu baru melihat. Dia panggil takdim, mendahulukan. Jadi ada tak tujuan benda ni? Ada tujuan. Dalam ayat Al-Quran ada tujuan. Dalam syair pun kadang-kadang bila kita depankan pun ada tujuan. Contoh dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab tujuan macam kita nak buat ayat Ali makan nasi. Ayat bahasa Arab, akala Ali al-arus. Akala Ali al-arus. Itu susunan yang normal. Makan Ali nasi. Akala Ali al-arus. Itu ayat dia. Tapi tiba-tiba ada dalam satu keadaan tu kita terbalik kan. Kita letak Ali dulu. Ali akala al-arus. Ada tak tujuannya? Ada. Ayat yang pertama tu bunyi akala Ali al-arus tu, yang akala dulu tu, maksud dia Ali makan nasi. Tapi kalau kita start dengan Ali dulu, Ali akala al-arus, maksud dia tak ada orang lain yang makan nasi melainkan si Ali. Itu maksud dia. Ali yang makan nasi. Itu bunyi ayat tu. Bukan Ahmad, bukan Cheng, Chong, ataupun Sami Velu. Tak, Ali yang makan nasi. Itu maksud dia. Jadi depan dan belakang itu dipanggil takdim dan takhir. Dalam bahasa Arab ada maksud sebenarnya. Okey, jadi kenapa Allah Ta'ala mendahulukan sami', mendengar, di atas melihat? Jadi ada dua sebab lah yang saya sempat tengok sikit. Maklumlah konvoi ni tak sempit nak tengok dah. Okey, jadi tujuan yang pertama adalah tasyrif. Tasyrif. Allah Ta'ala memuliakan mendengar di atas melihat. Tuan-tuan, kalau kita ada dua orang, seorang buta tapi dengar, dan seorang lagi nampak tapi tuli, kan? Ada dua orang. Mana yang akan lebih dapat ilmu? Mana yang pandai? Yang dengar. Jadi mulianya dengar daripada lihat. Kadang-kadang kita takut mata kita tak nampak, tapi sebenarnya yang lebih utama jaga telinga, tuan-tuan. Sebab ilmu itu masuk melalui telinga sebenarnya. Kalau kita tengok orang itu semua hidup dia tak pernah dengar orang cakap, dia pokak lah kan, dia tuli, dia tak pernah dengar, dia hanya nampak je. Dia boleh bercakap tak, tuan-tuan? Dia tak boleh cakap sebab dia tak tahu macam mana orang cakap. Sebab dia sebab dia tak pernah dengar. Jadi telinga merupakan benda yang paling utama. Jaga telinga kita. Telinga ini adalah masuknya ilmu. Dan ramai pun profesor saya di Al-Azhar tu, maknanya dia buta, tapi adalah seorang yang mengajar saya tu buta. Dia kena ada assistant bawa buku itu. Tapi alim, tuan-tuan, kan? Alim, letak buku tu, tahu buka syair, baca syair. So, saya kuliah bahasa Arab, syair, lepas tu dia ambil ayat Quran. Syair ni pasal ayat Quran ni. Jadi dia hafal semua benda. Dia tak pernah tengok pun tulisan, tapi dia boleh dengar dan dia boleh ingat. Itu maksudnya Allah Ta'ala mendahulukan mendengar itu mulia daripada melihat. Melihat, tuan-tuan. Okey. Yang kedua, apabila Allah Ta'ala kata dia maha mendengar, dia dahulukan dengar. Dengar ni, tuan-tuan, kalau kita bercakap, dengar ni orang yang jauh ke orang yang dokek yang boleh dengar?
Orang jauh boleh dengar tak kita cakap? Jangan cerita pakai mic lah kan. Cakap kita bercakap sama-sama kita ni kan. Orang jauh boleh dengar tak? Tak. Tak dengar. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi isyarat dia dekat dengan kita. Kalau melihat, kalau tengok daripada jauh pun saya nampak kau hari tu. Contoh ni bukan cerita pasal Allah Ta'ala lah, nak beritahu jauh kan. Nampak dengan dengar. Saya dengar kau cakap hari tu dengan saya nampak kau hari tu. Mana lagi dokek dengan orang tu? Saya dengar kau cakap hari tu. Itu lagi dokek. Itu isyarat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu dekat dengan manusia. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah Ta'ala sebut dia yang ciptakan manusia dan dia lebih dekat dengan manusia itu daripada urat lehernya. Maksudnya dia dekat dengan manusia, dia tahu tentang orang tu. Ilmu lah, banyak ulama tafsirkan dia bukanlah dokek secara fizikal, maknanya dia tahu pasal kita, dia tahu ilmu, dia tahu segala-gala pasal kita. Tuan-tuan Okey, yang kedua melihat. Apabila Allah Ta'ala kata dia melihat kita, buah iman bahawa Allah Maha melihat adalah hendaknya engkau tidak melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, kerana engkau mengetahui jika seandainya engkau memandang kepada sesuatu yang diharamkan, sementara orang-orang tidak mengetahui bahawa itu diharamkan, akan tetapi Allah Maha melihat pandangan tersebut dan mengetahui apa yang ada di hatimu. Jadi apabila Allah Ta'ala kata melihat, bila Allah Ta'ala kata kita lihat, dia macam ni lah. Ini pun walillahil masalul a'la. Dia payah nak cerita kalau tak ada contoh. Macam mana dulu kita bekerja lah, ataupun ada orang yang masih bekerja kan. Macam mana kita di hadapan bos kita dengan bos tak ada, bos ada dengan bos tak ada, macam mana sikap kita? Sikap pekerja lah, jangan cakap pasal diri kita, kita cakap pasal orang lah kan. Seorang pekerja tu, bos dia ada, macam mana sikap dia? Baik, cakap elok, jalan pun teratur, buat kerja kalau bos ada. Kalau bos tak ada, keluar, lepak, minum kan. Pukul 10.30 kan baru balik kan. Baru nak buat kerja sikit, lepas tu masuk pula mesej, tengok pula handset lagi sejam kan. Jadi itulah. Jadi kalau kita tahu Allah ada bos yang melihat kita, nampak kita, bos yang duduk topi office tu kan, buka tingkap tengok kita kan, kita akan lain daripada orang yang rasa tak ada bos. Jadi apabila kita macam tu, maksud kita alert, Allah Ta'ala itu sentiasa tengok kita lebih menjaga tingkah laku kita. Itu tujuan kita belajar iman itu kan, akidah ni tujuannya kita menguatkan lagi iman kita. Kita kadang-kadang tahu, saya cakap ni bukan tuan tak tahu kan, tahu, tapi kadang-kadang kita terlupa kan, tak sedar. Jadi itulah tujuannya, hanya nak mengingatkan sahaja. Okay? Allah SWT berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada-dada. Dada ni pun menarik juga, apa tukhfis sudur kan. Kalau kita tengok, kenapa dia tak kata apa yang disembunyikan dalam hati dia ke, dalam jantung dia kalau kita tengok surah An-Nas kan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan keburukan pada dada-dada. Wa ma tukhfis sudur, dada. Maksudnya dia, syaitan tu kalau dia nak bisik kita, dia tak boleh tembus dekat, dia hanya boleh bisik dekat kawasan dada ni je kan. Jadi kita dapat idea jahat sikit, kita rasa macam idea kita, sebenarnya dia duduk luar tu, dia dah bisik dah. Itu maksud. Okay. Jadi apa sahaja keburukan yang syaitan bisik kepada kita itu, dia Allah Ta'ala tahu. Wa ma tukhfis sudur. Okey. Nak bincang pun tadi kita bincang persona ni. Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala kata dia mengetahui mata-mata yang khianat. Apa mata yang khianat? Kalau kita buka tafsir Ibnu Abbas dia kata maksud ayat ni, mata yang khianat, maksudnya Ibnu Abbas adalah
sahabat lah, walaupun dia duduk tak lama dengan Nabi, tapi kira zaman sahabat. Jadi orang pada zaman tu faham ayat ni macam mana. Dia faham mata yang khianat adalah, contoh dia macam ni, seorang lelaki yang duduk di dalam kumpulan dia, lelaki, lalu berlalu seorang perempuan yang cantik ke apa ke kan. Jadi dia jolek, dia macam tengok macam tu kan, dia aim lah macam tu, tapi orang lain tak perasan. Lepas tu dia pun buat balik kan. Jadi dia pandang kejap, pandang tu ni bukan ternampak tuan-tuan ni bukan ternampak, ni cerita ni bukan ternampak tak ada masalah, tapi ini memang pandang, memang nak perhati betul ni, tapi orang lain tak perasan. Itu maksud Ibnu Abbas faham ayat tu macam tu, maknanya orang yang macam pandang kejap kan? Itu pun pandangan yang sekejap itu pun Allah panggil khainatul a'yun. Itu pun direkodkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita faham ayat ni tuan-tuan, benda macam tu pun Allah Ta'ala simpan, rekod itu di sisinya. Apatah lagi kalau khianat itu lebih besar. Kalau kita cakap pasal perempuan tadi, mungkin hari ni lebih teruk lah, dengan ada internet, dengan kita punya macam-macam website yang tak baik ni. Apa yang kita buat, Allah Ta'ala tahu, walaupun korang tak ada seorang pun tahu. Jadi itu maksud khainatul a'yun. Apabila kita beriman dengan Allah Ta'ala, Allah itu melihat, dia nampak kita jaga. Kita jaga apa yang Ta'ala. Kalau ada bos ataupun ada Tuhan yang nampak kita lebih berhati-hati ya tuan-tuan. Jadi kita habiskan sikit lagi, tak boleh nak masuk matan yang baru, tinggal sikit lagi ni. Masuk matan baru kan, lama pula. Okey, jika engkau beriman kepada hal itu, maka tidak mungkin selama-lamanya engkau melakukan sesuatu yang tidak diredainya. Jadi apabila kita makin kurang buat dosa ni tuan, tingkah laku kita tu, kita tahu, kita yang tahu diri kita. Hari ni banyak poi surau, kurangkan duduk sorang-sorang kan, kita buat aktiviti yang dengan orang. Jadi kita tahu apabila kita makin hari makin banyak yang kita buat baik, maknanya iman kita makin sempurnalah, sebab kita tahu Allah Ta'ala lihat kita. Hendaknya engkau merasa malu kepada Allah sebagaimana engkau merasa malu kepada orang yang paling dekat denganmu dan paling engkau hormati. Jadi penulis saja kepada kita hendaklah rasa malu dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita duduk dengan orang yang paling kita hormati. Contohnya macam mak ayah kita kan. Ada tak orang balik kampung, tapi ada ya sebenarnya tak malu dengan mak ayah. Tapi kalau orang yang normal lah tuan-tuan kan, balik kampung, dia nak tak balik kampung tu terbaring kan. Satu hari tu kat rumah dia mungkin dia terbaring, tapi bila balik kampung dia nak tak terbaring daripada pagi tu, pukul 9 pagi tu baring sampai tengah hari masa tu kan. Dia takkan buat macam tu, dia akan bangkit lah, poi lah apa, cangkur-cangkur go, basuh-basuh apa go kan. Jadi macam mana kita rasa malu dengan mak ayah kita itu, macam itulah penulis saja kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat sesuatu dalam hidup kita kan, bukanlah duduk dengan ada mak ayah duduk tengok tu pun dia buka lah movie ni, tengok habis satu movie, tengok pula movie nombor 2 kan. Ada Netflix hari ni kan. Itu satu mesin yang membuang masa kita kan, membuang masa. Itu adalah masa ni tuan-tuan. Kalau akhirnya kan, tuan-tuan yang lebih berusia mungkin lebih tahulah, akhirnya yang paling berharga dalam hidup kita bukan duit, bukan. Yang paling berharga adalah masa itu sangat utama. Jadi ada satu mesin yang membuang masa kita, iaitu TV. Tapi TV ni sebenarnya tak ramai sangat orang yang ada yang buat, tapi yang lebih teruk adalah telefon ni lah. Telefon ni, sekali baca WhatsApp, saya memang sekali tak baca tu ada 1000 tak baca mesej, 1000 tak baca. Sekali nak baca tu memang habis 20 minit, itu pun scroll je, tak baca dah kan, tak baca dah, tolak tengok ada apa-apa ni. Jadi jaga-jaga kita dengan masa kita, jangan kita buang je masa kita seperti mana kita malu dengan mak ayah kita. Okey, jika demikian, apabila kita beriman bahawa Allah Maha melihat, maka kita akan menghindari segala perbuatan yang memicu murka Allah. Memicu maksud dia menyebabkan murka Allah. Kerana jika tidak, berarti iman kita ini kurang. Kalau kita duk buat lagi, maknanya kita tak kuat lah iman kita tu, kurang lah iman kita. Kita masih lagi buat. Nampak manusia ke tak nampak ke, kita buat, maksudnya kurang lah iman kita.
Kalau ada seseorang yang berisyarat dengan jarinya atau bibirnya atau matanya atau kepalanya kepada sesuatu yang haram, dan orang-orang yang berada di sekitarnya tidak mengetahuinya, akan tetapi Allah melihatnya, maka hendaknya orang yang beriman kepadanya berhati-hati terhadap hal ini. Seandainya kita beriman kepada konsekuensi nama-nama dan sifat-sifat Allah, nescaya kita akan melihat istiqamah yang sempurna pada diri kita. Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita semua. Tuan-tuan, jadi satu lagi peringatan, iaitu kita bila buat dosa, tuan-tuan, istilah dia kama tadin tudan. Ada peribahasa Arab, dan ini juga yang dimasukkan oleh agama. Seperti mana kita buat, itu yang kita akan dapat. Macam mana kita buat orang, esok macam tu kita dapat. Maknanya setiap dosa yang kita buat, dia tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Dia akan dikira balik pada hari kiamat. Dia tak akan hilang. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala, Allahumma ghafirli, ya Allah, tutup dosa aku. Ghafar maksudnya tutup dan pelihara aku daripada akibat dosa aku. Dosa tu tak akan hilang. Tambah dosa dengan orang. Sebab tu dosa tu tak akan hilang. Sebab tu kita, Nabi minta tutup, minta ya Allah ampun aku setiap hari. Dosa tak hilang sebenarnya, tuan-tuan. Kecuali dosa kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa kita dengan orang tak hilang, dia akan dihitung. Sebab tu dipanggil juga, nama lain bagi dosa adalah Zanbun. Rabbighfirli Zambi. Allahumma ghfir lana zunubana, kan? Zunubana. Zambun itu perkataan Arab, maksud dia ekor. Orang yang banyak buat dosa ni, panjanglah ekor esok. Di bondo tu, dia masuk ekor tu bukanlah dia ada ekor. Bondo tu ngekor dia esok akan ikut dengan dia. Dia tak datang seorang-seorang, dia akan datang bawa sekali dengan dosa-dosa. Tuan-tuan, jadi beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengelakkan kita daripada melakukan lebih banyak dosa. Sebab kita tahu, ayat yang hari ini kita belajar adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas sami', dia maha mendengar, wa huwas sami' al-basir, dan dia juga maha melihat. Wallahu taala alam, tuan-tuan. Ada soalan, tuan-tuan? No. Ya. Ya, okey. Sekiranya yang pertama sekali, apa sahaja dosa kita dengan orang, dia kena selesai secara benda tu. Kena selesai. Yang pertama sekali, kalau kita ada masalah, kita langgar dia punya pokok rumah tu, kita kena selesai. Melainkan dia memang maafkan. Kalau dia maafkan, selesai. Kalau dia maafkan, selesai. Tapi kalau dia tak maafkan, kan, jadi dia kena diselesaikan juga oleh kita. Kita boleh tahu orang tu maafkan kita ke tidak. Dia nak settle dengan orang ni, kita kena keluarkan daripada harta kita sebenarnya. Dia bukan minta talak, kan. Sorry lah, langgar kereta kau sikit. Tak boleh, kan. Dia nak kena selesai kereta dia. Kita kena keluar duit, kan. Keluar duit. Cukup tak? Cukup tak? Okey, cukup. Selesai. Tapi kalau kita hanya talak, minta maaf, semai ayau, kan. Tak selesai, tuan-tuan. Tak selesai. Benda tu tak selesai, akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga-jaga dosa kita dengan orang. Dan dosa kita dengan orang satu. Yang kedua, dosa kita dengan Allah Ta'ala. Yang mana dosa dengan Allah Ta'ala ini lebih besar sebenarnya, tuan-tuan. Besar. Cuma senang settle. Dengan Allah Ta'ala ni senang settle. Minta ampun, solat, taubat, selesai. Selesai dengan Allah Ta'ala. Itu. Jadi benda-benda ni kita jagalah. Okey. Boleh ke, kan? Boleh, kan? Okey kot, tuan-tuan. Tutuplah kot majlis kita ni. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan belum masuk. Dah masuk.